Betul. Paling ada ini. بعيني ورفع البين من بين وصرف القلب والعين بنور وجهي يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. Tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bekas tapak kaki Nabi yang di Madinah, yang dibawa ke sini. Tapi dulu ada kan? Dulu saya pergi sini ada dia selak bawah kapet dia. Sekarang ni dia dah seal dia tutup. Ada si Ada betul kesan dia. Ada tapak betul. Tapi rasanya dia orang tutup dengan ni dah saya tak tahu lah. Allah Alam lah. dia tutup lah. Itu apa tu? Yang tiang ni tiang tempat Imam Syafi'i bersandar waktu mengajar. Ya boleh lah start sekarang sikit kau nak kat sana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah sekarang kita berada di maqam Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i kita tahulah imam dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, yang lahir pada tahun 150 Hijrah dan wafat pada tahun 204 Hijrah. Imam Syafi'i kita tahulah yang mana beliau ni antara mujtahid mutlak dalam mazhab kita Syafi'i. Dan kiranya beliau ni, kalau kita baca biografi beliau, adalah beliau ni daripada kecil lagi dibesarkan oleh ibu beliau, dan beliau anak yatim daripada kecil lagi, dia membesar tanpa seorang ayah, dan beliau sepenuhnya dibesarkan oleh ibunya daripada kecil, dan beliau dah menghafaz Quran pada umur 7 tahun. Dan kita tahu umur 7 tahun beliau dah hafaz Quran, mula hafaz Quran. Kemudian waktu umur 7 tahun dan sampailah ke umur 15 tahun, itulah ibu beliau hantar beliau kepada ulama-ulama di sekitar tempat beliau, itu di Palestin, di Gaza. Beliau lahir di Gaza, di Palestin, dan sehinggalah sampai umur 15 tahun beliau dididik oleh Al-Imam Syekh Muslim Khawlani. Dan pada umur 15 tahun beliau diizinkan oleh guru beliau Al-Imam Muslim Khawlani untuk memberikan fatwa. Umur 15 tahun, bayangkan umur 15 tahun boleh
diizinkan bagi fatwa. Kita umur 15 tahun main lagi dah. Betul tak? Kan? Fly. Ya, betul tak? Fly ya. Lagi apa? Buatlah apa pun kan. Umur 15 tahun dah diiktiraf keilmuan beliau dan mampu untuk bagi fatwa. Kiranya untuk soal jawab apa semua. Kemudian beliau berhijrah ke Hijaz dan berhijrah ke Syam, ke Baghdad dan sebagainya. Pelbagai negara, lebih kurang ada 8 hingga 7 buah negara beliau berhijrah untuk menuntut ilmu. Qaul qadim dan juga ada qaul jadid. Qaul qadim ni adalah qaul iaitu pendapat yang semasa Imam Syafi'i berada di Baghdad. Tapi kalau qaul jadid iaitu qaul yang baru, pendapat yang baru adalah waktu Imam Syafi'i berada di Mesir. Dan Imam Syafi'i melahirkan ramai di kalangan ulama hasil daripada tangan beliau, dan diceritakan oleh guru kami bahawasanya beliau Imam Syafi'i ni sewaktu di Mesir, beliau ni bukan mengajar fiqh saja ataupun usul fiqh saja, tapi Imam Syafi'i ni mengajar pelbagai bidang ilmu. Pembantu penolong sunnah, ataupun kiranya penolong atau pembantu sunnah. Beliau juga digelar oleh para ulama adalah hujjatul lughah, hujjah di dalam bahasa Arab. Dan Imam Syafi'i bukan sahaja menguasai ilmu bahasa Arab, bukan sahaja menguasai ilmu agama, tetapi Imam Syafi'i juga menguasai ilmu tib, ilmu perubatan. Dan sebab tu Imam Syafi'i dan di zaman beliau menjadi tempat rujukan ahli perubatan waktu zaman. Wahai Imam, aku nak tanya kau satu soalan. Kaki kuda ni ada berapa? Lepas tu Imam Syafi'i jawab. Imam Syafi'i tak jawab. Dia turun dulu, dia kira satu-satu. Satu. Sedangkan kalau kita ya, ada 4 lah. Buddha cakap, kenapa kau, benda ni logik je. 4 kaki, mana ada kuda ada 2 kaki, ada 3 kaki, betul tak? Tapi Imam Syafi'i tak. Tengok dia punya berhati-hati dia macam mana. Dia pergi turun, dia kira satu-satu. 1, 2, 3, 4. Tapi sebenarnya itulah cara beliau. Macam mana, tengok macam mana beliau jawab soalan tu pun kita dah tahu dah bahawasanya beliau ni sangat-sangat berhati-hati dalam nak memberikan jawapan. Beliau mampu memanah sambil naik kuda dan dia terjun atas kuda. Wahai kan macam mana? Dia terjun atas kuda tu dan dia lompat, dia naik atas kuda tu, tapi nak keadaan lepas tu dia memanah. Susah. Lepas tu dia terjun turun pun dia boleh dia manah. Payah. Jadi tu nak cakap kemampuan kehebatan Imamuna Syafi'i radhiyallahu taala anhum. Ala kulli hal, Imam Syafi'i punya kehebatan kalau nak cerita memang tak habis lah. Sebab tu ramai para ulama menulis manakib, iaitu biografi tentang Imam Syafi'i. Selain Imam Baihaqi tulis manakib Imam Syafi'i, seorang ulama Azhar juga, Abu Zahra juga ada juga tulis manakib tentang Imam Syafi'i. Imam Rabi' Al-Muradi. Imam Rabi' Al-Muradi dia tulis berdasarkan apa yang beliau faham sepanjang beliau belajar dengan Imam Syafi'i. Maknanya itu tara tu dah berapa jilid dah, dah berapa tara tu pun kita orang awam ni, macam kita ni nak faham apa yang Imam Rabi' tulis tu, kalam Imam Syafi'i tu pun dah susah. Sebab satu kalimah dalam tu kiranya membawa maksud yang sangat luas. Sebagai contoh, kalau dia tulis la yajuz, kita tak boleh cakap tu adakah tu haram, sebab itu boleh cakap tu la yajuz, kat situ boleh dikatakan makruh. Tak semestinya haram. Selalunya kalau dalam kitab fiqh yang lain la yajuz tidak harus, maksudnya boleh terus itlaq pada haram kan, tengok pada masalah tu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, kitab Al-Um, kalau Imam Syafi'i tulis yukrah ataupun la yajuz, tak semestinya perkataan tu terus jatuh hukum haram, tak. Jadi macam mana kita kena ta'ammul, kena tengok balik kitab-kitab ulama-ulama lain yang bahas tentang permasalahan tu, macam mana diorang faham tentang Imam Syafi'i punya ayat tu. Apa maksud Imam Syafi'i nak kata adakah tu haram, adakah tu makruh. Jadi
nak cakap ke ilmu tu beliau mengajar. Ada ceritakan juga bahawasanya tiang ni asalnya bukan kat sini. Tiang ni asalnya kat sini. Tiang ni tempat dia asalnya dekat Masjid Amru Ibnu Al-As sana. Imam Syafi'i katanya mengajar dekat Masjid Amru Ibnu Al-As kan, daripada pagi sampai isyak katanya. Daripada pagi, daripada lepas subuh tu Imam Syafi'i mengajar sampai isyak dia mengajar. Pelbagai bidang ilmu tu wallahu a'lam, ilmu ni ilmu tu ilmu orang kita tak tahu tapi tiang ni dan ada khusus mujtama' Nabi sallallahu alaihi wasallam barakatihi lima waqi' bin Jarrah untuk guru pada Imam Syafi'i hormati man anzalta alaihi surat al-Fatihah. Ini makam Imam Waqi' ya, yang biasa kita dengar syakau tu ya, tulis itu syakau tu ila Waqi' an su'i hifzi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Jadi Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi' tentang hafalannya, yakni sedikit kekurangan hafalannya. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi, jadi Imam Waqi' menunjukkan kepada Imam Syafi'i iaitu mentarbiahnya supaya meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, sesungguhnya dia mengkhabarkan betapa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberi pada orang maksiat. Jadi itu masyhur ya, masyhur syair Imam Syafi'i berkenaan dengan pengaduannya kepada gurunya Imam Waqi'. Sekali lagi Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah, ma ba'd. Saya Hayat Kiswah, pengerusi Pondok Zawiyah Kiswah. Sekarang ini berlintas langsung di tapak pondok kita, dan belakang saya kelihatan tapak surau Pondok Zawiyah Kiswah yang bakal kita bina, dan kita merayu sumbangan bertuan-tuan perempuan untuk pembinaan surau kita yang dijangka dalam belanja 1.5 juta. Siapa daripada kalangan muhsin-muhsinat yang ingin menyumbang untuk pembinaan surau, bolehlah pergi ke link di bawah, dan semoga Allah Ta'ala merahmati segala keprihatinan dan sumbangan tuan-tuan perempuan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I wanna say Alhamdulillah, God gave me everything.